وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نحمده ونستعينه ونستغفره فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat bersama pada malam ini. InsyaAllah kita nak sambung perbincangan bab yang ketiga, iaitu bab sabri, bab sabar. Minggu sebelum ini telah pun kita sebut berkenaan dengan makna sabar dari sudut bahasa dan juga dari sudut syariat. Selain daripada itu, boleh juga kita sebut sebagai tambahan maklumat bahawa seperti dalam kitab ni dia ada sebut, setengah-setengah kitab tidak sebut perkara ini, iaitu setiap manusia ini bila dia ditimpa sesuatu, maka dia akan ada 4 keadaan lah paling kurang. Bila kita nak bercakap dalam bab sabar ni, seperti mana yang kita maklum bahawa sabar ini adalah merupakan salah satu bentuk menahan perasaan. Itu hakikat sabar sebenarnya, menahan perasaan. Bila kita sebut bahawa sabar ni ada makna habs, tahan, sama ada menahan diri kita supaya kita jadi istiqamah, menahan diri kita supaya kita tidak buat, tapi dia ada makna menahan. Daripada situ kita boleh faham bahawa bukan semua keadaan ada. Kira-kiranya gitulah. Seperti yang kita jumpa pada hadis yang disebut as-sabru fi sadamatil ula, sabar ketika berlaku insiden itu. Itu menjurus kepada sabar dalam konteks menghadapi perkara-perkara yang menyakitkan. Sebab bawah ni kita sebut dah ada juga sabar dalam bentuk sabar taat pada Allah. Sabar dalam bentuk taat pada Allah, maknanya kita menahan diri kita supaya kita ni boleh terus menerus taat pada Allah. Ada juga lagu. Okey, baik, tak apalah, tu minggu lepas kita telah sebut. Jadi manusia ni apabila dia ditimpa susah, dia ada 4 keadaan. Kita kena tahulah secara fitrahnya Allah Subhanahu Wa Taala buat manusia ni, mengikut kajian ulamanya, manusia ni bila dia ditimpa kesusahan lah. Jadi maknanya hari ni kita nak tumpu sabar dalam konteks menghadapi malapetaka, bala dan sebagainya. Dia 4 keadaan manusia. Yang pertama, keadaan yang pertama, dia boleh menyebabkan manusia jadi marah. Bila dia berhadapan dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, yang bercanggah dengan naluri dia, maka dia akan jadi marah. Itu fitrah manusia tu. Yang kedua, ada setengah manusia tu keadaan dia bila dia berhadapan dengan perkara getir, sangat getir, dia boleh menahan perasaan dia. Walaupun dalam jiwa dia mari perasaan yang agak, kita kata, membakarlah jiwa dia tu kira-kiranya, tapi ayyasbara, dia boleh sabar. Ayyasbir makna dia boleh sabar, dia boleh tahan, dia boleh Kelantan kata, dia boleh Keadaan yang ketiga, bukan sekadar dia boleh sabar, tapi dia redha. Dia tinggi lagi, naik ke satu peringkat lagi, dia redha. Makna redha sini dengan erti makna dia boleh terima benda tu. Yalah, dia sampai dia boleh terima. Mana percakapan dia pun dia boleh jaga. Dia boleh terima. Redha ni maksud redha kepada ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Peringkat yang keempatnya, ayyashkura, dia boleh bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita tengok, kita kadang-kadang boleh jadi ada berlaku bila kena sesuatu, alhamdulillah, baru dia teringat. Jadi apa alhamdulillah tu? Dia teringat pada kesalahan bila dia kena sesuatu yang menyakitkan. Jadi hilang benda hak malapetaka tu. Kenapa dia boleh bersyukur ni sekali Tuhan nak mengingatkan aku pada kesalahan aku buat. Kadang-kadang manusia ni jadi gitu. Tak serupa situasi manusia bila berhadapan dengan keadaan ini, khususnya keadaan hak kita panggil as-sadamah itu.
keadaan getir itu dia tidak sama. Jadi keadaan ni lah yang menyebabkan manusia tu kita tengok tak serupa tu. Dia manusia memang tak serupa pun. Cara berfikir semua tak sama pula. Jadi kena ingat. Cuma dia hurailah di sini dalam kitab ni dia ada sebut, dia buat perincian lagi kita sebutlah sikit sebab ni sebagai masih dalam bab muqaddimah lagi ni. Misalnya dalam keadaan pertama tadi. Dalam keadaan pertama iaitu manusia bila ditimpa apa-apa kesusahan, dia akan timbul perasaan yang kita kata marah, seolah-olah tidak boleh terima kenyataan itu. Marah itu sama ada dengan hati dia, atau dengan lidah, atau dengan anggota dia. Dia tunjukkan kemarahan dia. Sama ada hati dia marah, lidah dia pun, itu bahasa dia tu kadang-kadang terkeluar dalam keadaan yang tidak disangka-sangka. Itu boleh berlaku gitu. Ataupun dengan anggota dan sebagainya. Sebab tu kita tengok ada siapa kisah berlaku, siapa ialah kita kata bakar rumah pun ada. Bakar rumah. Siapa nak tetok Allah Subhanahu taala. Wallahu a'lam, apakah dia masih ingat lagi kata ingat masa tu, wallahu a'lam lah. Kita tak tahulah hakikat dia tu. Tetapi kesal dia tu, kesal daripada marah. Setelah tu marah dalam hati sampai kita nampak merah, berpeluh dia. Tapi dia boleh kawal lagi. Itu maknanya sudah ada marah tapi sabar lagi tu. Tapi kalau sekiranya tubik pada perkataan, menyumpah kita kata, mengeluarkan kata-kata kesak dan sebagainya, itu termasuk dalam situasi yang pertama. Bahkan mengikut ulama, at-tasakhut bil qalbi an yakuna fi qalbi syai'un ala rabbih min as-sukhti wasyarri ala Allah wal iyad billah wa ma ashbahah wa yash'uru ka anna Allah qad zalamahu bi hadhihi al-musibah. Marah dalam hati ni kita sebut zuhud ni dia dari sudut ni dari sudut maknanya halus sikitlah. Dia kata kalau marah dalam hati, mana berlaku, dia makin berlaku sesuatu tidak puas hatilah kepada Tuhan dia, seolah-olah begitu. Dan dia semacam bersangka buruk pada Allah, wal iyad billah. Sebab itulah ulama sebut kalau kita mula-mula kena ketika sadamah itu, ketika berlaku apa-apa yang mungkin kita akan mari bahasa, boleh jadi dia mari telitah sangka buruk kepada Allah. Kita cepat-cepat kena kata auzubillahi minasyaitanirrajim. Sebab itu bahaya tu. Sangka buruk pada Allah ni bahaya. Sangka buruk pada manusia berdosa dah. Sangka buruk pada Allah ni bahaya. Ini sebab kita kena fahamlah kitab ni sebenarnya kitab Imam Nawawi buat ni khusus untuk kita nak jaga hati kita dan anggota kita supaya menjadi manusia yang betul-betul boleh mengawal rohani dia dan jasmani dia. Ini kitab ni boleh kita sebut sebagai kitab ni kitab untuk membentuk manusia menjadi pribadi Muslim yang sebenar dalam konteks pribadi. Dalam konteks pribadi biar serupa dengan apa yang Nabi ajar kepada sahabat dia dari sudut tu secara khusus itu. Adapun dari sudut lisan, sebenarnya ni dia petik, banyak dia petik, saya duk tengok banyak petik dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kitab ni. Adapun dengan lisan, marah yang terkeluar dalam bentuk perkataan, misalnya dia sebutlah, dia panggil celaka ataupun guna bahasa-bahasa yang bersifat sumpah seranah kita kata, ataupun sebut oi bala kita ni sudahlah, kita ada apa dah kita ni. Jadi dia tubik begitu pada mungkin mereka awal. Ataupun dia akan sumpah kepada apa yang berlaku, sumpah pada kereta dia, kata dia aksiden. Dia sumpah ke kereta dia padahal bawa ini dia. Ataupun dia sumpah kepada orang lain. Tak boleh kawal. Hak ni tak kira pakai piah, pakai jubah pun dia boleh berlaku. Kita sendiri pun boleh berlaku. Jadi nak kawal tu payah kat dah tu. Sebab tu kalau boleh kawal masa tu, dia besar pahala dia tu. Sebab bukan semua orang boleh buat. Ketika tenang ni molek belaka, sebab tu manusia ni orang tidak nilai ketika dia senang tu. Ketika tu kalau nak nilai. Kalau marah dengan anggota, misalnya dia akan guna lah, misalnya dia tampar bini dia, misalnya dia pukul bini dia, pukul anak dia tumbuk orang tu, bila kesal daripada marah itu. Situasi yang kedua, hak disebut an yasbira,
Dia as-sabr 'ala al-musibah bi an yahbisa nafsah. Mana dia sabar untuk menghadap, dia sabar, dia boleh tahan diri dia menghadapi situasi itu. Dalam keadaan dia sebenarnya benci kepada musibah, dia tak suka pada musibah tu. Maka dia rasa suku tertekan. Dia mana perasaan dia benci, tapi dia sabar. Tidak keluar pada mulut dia perkataan yang tidak munasabah. Mana dia tak suka, tentu dia tak suka perkara itu berlaku pada diri dia. Tetapi dia tidak mengungkapkan, menyebutkan perkara yang menggambarkan dia benci, marah pada Allah. Dan dia tidak menggunakan anggota dia yang melambangkan dia sedang marah. Dia tak ada. Dan tidak ada sedikit pun di dalam hati dia apa-apa perasaan buruk terhadap Allah. Ini kriteria dia. Mana perkara-perkara yang kita boleh sebut kepada makna sabar. Bila kita seorang itu sabar menghadapi sesuatu, ni proses kita nak menilai diri kita ni. Ni tasawuf lah ni sebenarnya. Tasawuf cara Nabi. Mana kita boleh nilai, aku ni siapa pekat sabar apa? Jadi tuan kita ni dalam kitab Ihya ni lebih banyak lagi dia sebut. Mana kita boleh nilai diri kita, aku ni sabar ke ni? Mulut bila berlaku suatu aksiden ataupun kita nak marah pada isteri kita, pada anak kita, kita tidak mengeluarkan kata-kata kesat, kita tidak menggunakan anggota, apakah sekadar itu? Tidak. Hati itu dia kena ambil kira juga. Kita boleh rasa apakah hati kita rasa sangka sesuatu yang tidak baik kepada Allah? Apakah hati kita tidak boleh terima ni sebagai satu ketentuan Tuhan? Kita boleh rasa sendiri hati kita. Tujuan apa kita rasa tu? Kita nilai hati kita untuk islah, untuk kita baiki, buat kita transformasi lah, kita kata pada diri kita. Mana kalau ada tak kena, kita pakai baikilah. Itu tujuan dia. Kalau hanya kita boleh tahan mulut, tahan anggota zahir, tiba-tiba hati kita masih lagi tidak tentera, bahkan kita dalam hati kita orang tak tahu ni, kita dengan Allah tahu, maka kita tidak sabar, tak masuk dalam bab sabar lagi. Maknanya sabar ni terima zahir dengan batin, ketentuan itu sebagai takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Situasi yang lebih tinggi lagi, ridha. Hak kata panggil ridha. Siapa peringkat ridha? Hak tani sabar, duduk peringkat kedua. Ni ridha. Yang mana seseorang itu bila dia timpa apa saja kesusahan, munsyarihan sadruhu, hati dia jadi Rabbi syrah li, itulah hal kita baca kan. Rabbi syrah li sadri, ya Allah lapanglah. Mana tidak ugah kata. Tidak tergugak sikit. Hati dia tenang seperti sebelum kena, malah bertakut. Payah ni. Misalnya kita kata supaya Syekh Qutb rahimahullah beberapa jam lagi nak kena hukum gantung, masih boleh bermadah pujangga lagi, masih boleh bersyair lagi. Ulama kata tak tahulah hati dia tu macam mana. Sebab dia yakin dia mati di atas syahid, dia nampak syahid. Jadi menyebabkan apa ni kita kata emosi tidak terganggu. Dia masih boleh bersyair. Bermadah pujangga kita kata tak terganggu walaupun beberapa jam lagi nak kena hukum gantung. Sedangkan syair-syair dia tahu orang ambil wak nega, wak nasyid kaya raya. Orang hidup ni. Tabulah di pesara tu terjemah dia lah kira-kira tu. Saya kutuk lah tu. Terjemah bahasa Melayu, siapa boleh pitih banyak kemain pula. Kalau jual kaset tu dah. Dianya hak yang mengungkap itu mati di tali gantung. Jiwa semua sahabat. Sahabat bukan sekadar sabar. Sahabat perkara itu. Jadi reda sahabat, reda tu siapa mereka apa yang berlaku kepada dia tu tidak memberi kesan pada jiwa dia, tak ada. Tu. Ni maqam reda. Maqam reda. Kalau kita ngaji hadis kita akan jumpalah sahabat ni misalnya cucu Nabi, pak nama Ali bin Abul As Ar-Rabi' kan? Tu. Bila sampai waktu peperangan mengalir air mata apa? Dia mahu syurga. Dia nampak datuk dia. Dia nak duduk dengan ayah dia Abul As Ar-Rabi' itu. Tu. Cucu Nabi Ali tu. Pak naik atas belakang Nabi ketika nak berada di dalam Kaabah tu kan. Tu Ali tu lah. Hak dia perang sungguhnya. Hak Sayyidina Ali tu ulama kata tak. Mengikut Akram Dia Umar gitu. Tidaklah kata jadi sebagai anak dia, sepupu dia tu. Tak. Ni siapa naik atas katil nak dak.
tidur kali dengan Aisyah. Ai tidak pernah sabar Sayyidina Ali tu. Tu cerita tu kena check lah. Mari mana cerita tu. Jadi Ali ni pernah sabar lah. Sebab masa pembukaan kota Mekah tu Nabi umur berapa dah tu? 50 berapa, 56 ke 57 tahun dah umur Nabi. Okey lah Sayyidina Ali besar tu umur tu naik atas belakang Nabi. Tak nak sabar sikit rabuk. Kalau cucu dia nak sabar pun katanya umur sekitar belasan tahun, awal belasan tahun. Nak sabarlah cucu dia. Situasi yang keempat, syukur. Sabar, redha, lepas tu syukur. Dia bersyukur kepada Allah. Ni hadirat kalau kita baca khusus lah tentang sahabat Nabi, banyak benar cerita-cerita lagi. Siapa setengah, ada setengah tu sakit, kayak kita sebut dahulu ni, sakit sampai 30 tahun, sakit perut. Bahkan dia kata kalau tak sembuh tak apa dah, sebab bila dia sakit dia ingat Tuhan semua. Langsung sedikit pun dengan sakit dia tidak mengganggu ibadat dia, tak mengganggu. Ada sahabat Nabi sampai begitu sekali. Ni payahlah. Tapi kukuk mana hak ni dia melalui tamarrun, latihan. Dia melalui latihan. Gitu. Baik, sekarang ni kita nak tengok ayat Quran ni. Tengok ayat Quran sepatah lalu secara ringkas, kerana sebenarnya ayat Quran ni kita akan faham dalam hadis-hadis yang disebut sebenarnya. Misalnya firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu ila akhir ayat. Sebenarnya ayat tu panjang lagi. Wahai orang-orang yang beriman, sabarlah, wasabiru. Kalimah sama asalnya tu. Sabarlah, wasabiru. Saya terjemah berdasar pada tafsir, tingkatkanlah tahap kesabaran. Itu kita terjemah berdasarkan kepada tafsir. Bukan sekadar sabar, tetapi sabir, sabirani, sabiruna. Sabiru, sabir, sabiru, wasabiru, isbiru. Jamak isbir, isbira, isbiru. Gitu. Untuk jamak jamak tu tak ada nun lah, tak ada nun sebab dia ni fi'il amar. Fi'il amar wasabiru, fa'il, fa'ila, fa'ilu. Gitu wazan dia. Wasabiru. Jadi kalau ada belajar bahasa Arab tu, mana kita cuba itulah. Betul. Sabarlah dan tingkatkanlah kesabaran. Sebab tu ulai perkataan itu tidak sama, wazan tu lain-lain. Yang mana dalam kitab ni dia ada sebut, muka ayat tu panjang lagi, isbiru wasabiru warabitu wattaqullah tu kan. Saya nak sebut sikitlah sini berdasar sebab Maulid juga ni, supaya kita faham peringkat tapi dia sebenarnya ni penting untuk kita tahu. Kalau kita ni yang prihatin, kalau boleh buat, sebagai kita nak menilai diri kita. Hak ni sebenarnya untuk menilai diri. Jadi kalau tengok dalam kitab Ihya Ulumuddin, dia sebut benda ni panjang lagi. Hak ni untuk kita nilai diri kita. Misalnya dalam Al-Quran ni, wahai orang-orang yang berisbiru. Isbiru tu makna sabar. Sabar tu maksudnya sabar menahan diri daripada melakukan maksiat, dan musabarah ala ta'ah. Dia mengikut ahli tafsir lah. Sabar maknanya tahan diri daripada melakukan maksiat, dan istiqamah melakukan ketaatan. Jadi wasabiru, tingkatkanlah kesabaran. Ada ulama terjemah maknanya kita sabar menghadapi rintangan semasa beribadat pada Allah. Gitu. Sabar, lepas tu tingkatkanlah sabar. Sebab ketika melakukan ibadat ni, kita akan berhadapan dengan situasi-situasi yang kira-kiranya akan menggagalkan kita dalam ibadat kita tu. Jadi kena lah. Itu juga orang panggil sabar. Hak ni panggil as-sabru ala ta'ah tu, kita sebut orang ni. Setengah ulama dia kata hak ni lebih sesuai dengan istiqamah lah, maksud istiqamah. Sebab tu sebenarnya kalau kita tengok dia banyak dia tadakhul. Apa makna istiqamah? Istiqamah tak ada makna sabar. Sabar tak apa makna? Ada makna istiqamah. Dia tadakhul, dia boleh masuk makna dia tu. Ciri-ciri tu masing-masing ada. Ayat yang kedua, kita ambil rekan-rekan. Kami akan uji kamu, wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Dan pasti kami akan uji kamu dengan sesuatu yang berupa takut, lapar, tidak ada harta, kematian jiwa,
Tidak ada ni buah-buahan ni, pokok kayu tidak menjadi, kita kata. Dan wabasyiris sabirin, sampaikanlah berita gembira pada orang yang sabar. Apa maksudnya? Maknanya khauf, ju', kematian, bankrupt, muflis, tidak ada harta, fakir, miskin, buah-buahan tak jadi misalnya, yang mana benda tu sangat dirasai oleh pekebun lah. Orang yang mengusahakan tanaman itu mati modal dan sebagainya. Tu jadi benda ni, kalau kita tengok ayat ni, kita belakang wabasyiris sabir, hujung tu sebut wabasyiris sabir. Apa maksud? Allah sengaja buat untuk uji kita. Orang yang boleh tahan menghadapi ni perkara-perkara ni berita gembira kepada dia. Apa maksud berita gembira? Syurga. Tu ringkas. Syurga lah. Jadi nak masuk syurga sebenarnya tidaklah mudah. Dia payah kat dah. Dia payah kat dah. Lepas tu pelik kau payah nak masuk syurga. Sebab barang berharga. Barang berharga ni payah sama. Kita kata kalau batu kuari tu 300 riyal, tak siapa pun 300 riyal boleh selari. Orang tahu mata cicing tu. Walaupun orang panggil batu juga. Tapi kalau zamarud, zamarud hijau tu, zamrud kita panggil, tu nak boleh payah. Permata kita panggil tu kecil lah, 300,000, 30,000 main-main ya. Jadi benda payah ni memang dia barang molek lah, kira-kiranya gitu lah. Tetapi kalau kamu nak, kamu perlu menghadapi, kena ada. Itu sebab itulah benda ni kita kena faham. Kehidupan kita atas dunia ni, orang panggil hidup atas dunia dengan cara hidup biasa ni, sebenarnya hak tu dia membantu kita memahami agama. Nak syurga kena usaha, kena menghadapi gini. Supaya juga orang nak berjaya dalam apa saja. Nak berjaya dalam peperasaan, dalam perniagaan. Kalau orang politik nak berapa kali pilih raya tak lilih. Nak awak aduga kena all. Kalau tak sabar kan macam-macam lah. Jakit di pohon tu, jakit di pohon ni, kita tengok dah macam-macam. Kita boleh tengok apa tu, kita sabar. Tapi kalau dalam perjuangan Islam, sebab itulah dia benda ni. Sebab tu kita kena perhati dengan, kita kena ukur dengan agama. Kalau orang berjuang Islam ke tak, dia sakit-sakit orang gitu ya kalah pilihan raya ni. Tapi kalau orang berjuang atas nama kebenaran, kita nampak dia keluh kesah luar biasa. Seolah-olah kalau kalah tu tak boleh pahala. Seolah-olah gitu. Lain dia tak serupa. Kita kena ingat tu. Kalau nak berjuang Islam ni, dia kalah benar tu, dia hak tu Allah dia gini, ulama kita sebut dalam perjuangannya, benar kau kalah itu tidak taklif. Kita tidak dosa kita kalah dalam perjuangan. Tak dosa sikit apa. Bahkan kalau menang tu lagi besar tanggungjawab. Ada tanggungjawab ni, bukan tasyrif tapi taklif. Bebanan tanggungjawab semakin besar. Tapi kalau kita kalah, kita berjuang dengan ikhlas habis tenaga kita guna, tu kita tetap dapat pahala yang begitu besar. Sebab tu perjuangan Islam kita tengoklah. Mungkin dalam parti politik pun ramai yang ikhlas, kita yakin gitu. Tengok lagu mana cara dia hadapi kekalahan. Cuba tengok, kita boleh nilai. Setengah tu sopoh kau orang ni. Hari ni saya jumpa dengan hak kalah. Kita pun dengar malam ni, aku nak setuh bak sabar ni dah. Nak sopoh kau cikgu tu kan. Kereta ni bui dia tu. Bahasa aku tak saya tulis muka bapak cikgu. Dia kalah. Nak orang. Misalnya kita pun tak ada sabar lah kawan ni. Dia malu. Baru tu bik rumah 2-3 hari. Dahsyat semua. Kata cikgu tu kat Allah, kita bersenyap tak kata apa. Tapi kalau orang pejuang Islam sungguh lah, pejuang Islam sungguh dah biasa lah. Saya pernah masa kita terlibat, kita pernah. Kata lagu mana? Puasa sakit-sakit orang gitu ya. Tak ada apa-apa. Tu yang nak ayat. Tak ada wasukan. Sebab bukan hak tu sebab kita boleh pahala besar. Bukan kimne tu, tidak. Cuma kalau menang tu dia besar, tanggungjawab lain pula mai kena nak isi kemenangan. Dia ikhlas jual atas, sebab berjual atas nama agama ini, dia tak ada rugi sikit. Walaupun apa habis piti pun dia tidak rugi. Tapi kalau orang berjual dia target benda, tak kira lah benda tu dalam bentuk apa, boleh jadi gila. Kalau tidak gila benda pun gila sikit-sikit.
Saya kebetulannya berkali kita nak mengajar Pak Sabar, jadi kita jumpa. Klik reneng tanya, kata juga lagu ni ke? Itulah. Sebab tu kena ingat sepatutnya kena muhasabah. Jadi dalam situasi gitu kalau kita nak ayat ni boleh tak akal, kena ayat mula. Ya, kena ayat mula. Gitulah sebenarnya hadirat gitu sebenarnya. Setengah-setengah dia rasa sebuah khidmat lah. Dia kalah pilihan raya. Rasa sebuah tak ada apa, mati dah karier politik dia. Setengah-setengah. Sampai letak jawatan nak letak semua. Orang panggil tanda lah, nampak kekecewaan. Tidak gitu, tak kena tu lagu tu. Kalau pejuang Islam semua dia tidak gitu. Tak ada istilah letak jawatan sebenarnya. Kalau letak jawatan dalam atas kertas gitu lah. Tak apalah. Firman Allah yang ketiga, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ni Imam Nawawi ni dia susung tu kena mohon. Hanya Allah ni, saya terjemah mafhum, hanya Allah menyempurnakan balasan pahala kepada orang-orang yang sabar tanpa banyak kira. Kalau terjemah Kelantan, tanpa kira, pakai bui. Maknanya untuk bui pahala kepada orang sabar, Allah pakai bui. Allah tak kira. Maknanya pemurahnya Allah, rahmatnya Allah kepada orang sahabat. Siapa bighairi hisab. Bui pakai bui. Sebab kalau kira ni ada je nama kira ni nampak mana tidak nawi semua nampak tu. Ni pakai bui. Bui. Soalah lagi. Ini kelebihan orang sahabat. Sebab tu kena ingat, sini dia tidak sebut. Orang sahabat ni sebenarnya dia melihat sesuatu tu dia nampak akhirat. Dia tengok tu dia nampak Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah panggil ihsan. Ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Tu dia nampak tu. Jadi hak depan dia ni sebenarnya orang panggil kita bergerak nak pergi ke hari akhirat, kita terpaksa berharapan tu ya. Kita nak pergi ke hari akhirat, kita berdepan dengan kereta, berdepan dengan orang perempuan, berdepan dengan lelaki, berdepan dengan tanah, berdepan dengan pangkat. Sebenarnya benda tu orang panggil dalam perjalanan tu. Tak okeylah kita sanggup mati nak ambil waktu sudah kita nak pergi. Sebenarnya destinasi kitanya benda yang hakikat, bukan benda yang bayangan seperti dunia ini. Itu cara Nabi ajar kita mikir dalam hadis-hadis ni. Dalam hadis kan sufara disebut, ghuraba misalnya disebut. Yalah. Soalan kita turun daripada lepas kita nak pergi ke rumah kita. Dalam perjalanan kita ada kan benda, kadang kita beli, kita singgah, kita minum. Tapi benda tu janganlah kita duduk habis masa situ. Sebab kita nak pergi ni tempat kekal abadi. Itu gambaran Nabi biar kita faham. Jadi kalau kita dunia ni, kalau kita faham tu, kalau kita ambil dalam keadaan faham, dunia tu tidak boleh tipu kita. Bahkan dunia itu akan menjadi hamba kita. Kita akan arah dia. Ni pergi ke masjid 500,000 kita boleh arah dia. Kalau kita gagal memahami itu, dunia jadi tuan kita, kita jadi hamba dia akan arah kita. Tak sagilah masjid hari ni. Tak sagilah masjid hari ni sebab ada orang nak mari. Tu projek tu, dia mari projek tu misalnya. Tapi kalau kita ni kita kata mari, kita mari lepas hari kita kira di masjid. Kalau kita tu kita kira gitu. Tapi dunia ni bahaya ke mana pun dia boleh mengarah manusia. Yang keempat, ayat yang keempat, wala man sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Barang siapa yang sabar wa ghafara dan dia memaafkan, memberi keampunan, sesungguhnya perkara itu sabar lepas tu memaafkan. Ghafara, sabar lepas tu maaf, bukan sekadar sabar, memaafkan, suka memaafkan. Inna dzalika lamin azmil umur. Sesungguhnya perkara itu, perbuatan itu pastinya adalah daripada azmil umur, perkara yang sangat ditekankan dalam agama, yang dikehendaki diambil berat melakukannya. Benda tu dalam agama kita sangat ditekankan. Sebab kalau tidak ada sabar, sekarang macam-macam boleh berlaku. Dan nak sabar tu payah. Saya ingat lagi ni disebut sikit, tapi benda ni manfaat lepas kali ni pun saya ingat. Ada anak buah saya lah.
anak buah Maulana kita juga. Jadi oleh kerana dia mengaji dengan kita, kita nampak masalah dia. Jadi bila dia nak kahwin, dia mari jumpa saya. Jadi kita pun ketika malam tu duduk muzakarah dengan tok guru kita, dengan Maulana Asri. Dia ada sebutlah benda-benda begini. Makna kita ni kita kena buat kajian kepada orang ni, supaya bila kita bercakap ni tepat kena pada orang. Sebab ilmu kita ni sekara. Kita nak menilai orang sekara pula. So, kalau Tok Guru saya sebut, kalau ulama dulu memang dia bukan sekadar dia boleh ilmu dalam kitab tu aja. Dia ada ilmu pula cara nak menyampaikan. Dia tengok orang, mad'u orang. Tu benda payah. Kadang-kadang kita benar molek kita jadi tak jadi molek. Sebab kita gagal memahami situasi, kita gagal memahami orang. Dia Tok Guru saya tu dia tegal tu. Dalam dakwah tu payah. Payah dakwah mengaji dia boleh belaka. Tu payah. Esok kita ada anak buah kita nak nikah ngaji dakwah saya. Dia mari khusus mari di rumah. Dia kata nak minta nasihat ustaz, saya esok nak kahwin. Ada pelajar kita. Saya pun kita pun tengok, kata nak nikah, nak ayat ke dia, tahu kita ni nasihat. Nak nikah esok. Saya kata gini, anak nasihat kata, enta sabar sekali, insya-Allah jadi maulid. Dia pun nung dia bila anak kata gitu dia nung. Lepas dia nikah beberapa bulan. Dia jumpa anak dia kata, dia sebut kan. Dia kata ustaz sebut bab sabar tak ingat apa kali ni dia kata. Kita pun tahu dah muka dia jadi panggung. Tu kita ayat gitu tu. Muka dia ngaji kita lama kat anda tahu. Ai mai tahulah. Cuma tak ayat nama lah. Lepas tu memang. Lepas tu dia kata bila dia nak marah bini dia teringat semua tu kita sebut. Tu kebetulan tu kita kenal lah. Sebab Nabi memang dia hebat ni. Sebab tu kalau kita tengok, kalau sahabat dia minta panduan pada dia, royaklah sesuatu yang saya tak tanya dah orang lain. Nabi kata buat baik pada ibu bapa. Mungkin Nabi tahu dia ni ibu bapa dia kuacar. Jadi orang lain beres dia. Tak payah ayat dah bab semaya memang dia tak tinggal dah semaya. Bila sebut tu dia kena rapat faktor lain lah kita kata. Apa sebab dia seolah Nabi tahu dia ni ada masalah ni apa. Jadi bila sebut tu manusia ni bila dia mari ngadak kita, itu gear kita dah tu. Sebab dia main ngarak kita, maknanya hati dia sudah terbuka untuk terima apa yang kita. Kita wi plus. Situ kalau tepat no, sebab doktor lah kalau tepat wi obat ke segalat tu. Jadi nak wi hak tu payah tu. Atas kemahiran. Kalau Nabi supaya Imam Syafi'i memang bida dia. Saya ingat lagu tu berkali kena molek. Dia lepas tu ingat. Allah dia kata terima kasih. Jumpa lepas dia boleh anak. Jumpa dia sebut lagi. Kata nak kali naik meter dia kata. Naik aku tu ingat aku jadi kenda sikit. Memang dia backing. Memang dia baik. Kadang-kadang kita tunggu ada kelah, kita nampak muka dia lain macam pesen manusia ni kan. Jadi seperti itu ya kita satu kali yang sabar, insya-Allah jadi maulid. Jadi benda-benda gitulah. Maknanya payah tu bukan semua orang jenis pasti. Orang jenis sabar siapa ni tak mahu, tak payah dah kita ayat dia tu. Tu biar ayat tu kita maulid baru. Kena ayat lain pula. Kita kena ada juga perasaan marah. Kalau pejin lagu tu kena ayat lagu tu pula. Ni tak ada marah langsung ni. Tak boleh juga. Kena ada juga sebab Nabi marah. Nabi tanya dia marah. Merah muka sebab lagi perat sahabat kata. Kau berkait dengan agama. Mana seimbang Nabi. Naknya seimbang tu yang seimbang. Ayat seterusnya ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Minta tolong dengan sabar dan dengan sembahyang. Kerana sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan supaya kita minta nasta'inu 'ala al-umur bis sabri 'alayha. Lianna al-insan idza sabara wa intazara al-farja min Allah sahulat 'alayhi al-umur. Apa saja yang kita nak buat, khusus dalam bab yang mencabar, kita kena minta tolong dengan sabar. Apa maksud minta tolong dengan sabar? Maknanya kita kena memahami. Minta tolong dengan sabar dan dengan semaya, maknanya kita kena letak bahawa sini kena sabar.
Dan kita dalam huraian ni dia ada disebut dalam tafsir, kita kena mohon kepada Allah supaya Allah kurniakan hati kita, dalam hati kita mampu menghadapi suasana ni. Dia ada doa yang khusus. Selain daripada kita nak supaya Allah mempermudah urusan kita, biar Allah beri kepada kita kekuatan untuk menghadapi apa saja yang kita akan hadapi dalam kerja kita. Sebab kita tidak tahu kekuatan kita setahu mana. Mungkin orang lain boleh hadapi, kita tak boleh hadapi. Kita minta supaya kita boleh hadapi. Dan dengan semaya. Dengan semaya. Apa maksud dengan semaya tu? Mana kita jangan tinggal semaya, kita kena jaga semaya, kita jaga kualiti semaya. Sebab semaya-semaya ini dia merupakan ruh kepada amalan-amalan lain. Ruh pada pergerakan kita atas muka dunia ni. Semaya itu sebenarnya hakikatnya. Semaya ni hadir-hadir, dia bukanlah sekadar nak melepaskan hukum fardu ain tu. Tidak semaya ni. Tidak satu saja. Semaya innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar tu apa maksud dia tu? Semaya tu sebenarnya dia sebagai benteng. Junnah, benteng yang menyelamatkan kita daripada terjerumus ke dalam neraka dan sebagainya. Kena jaga molek semaya. Itu maksudnya. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Misalnya dalam hadis Nabi dia sebut, sini sebelum tu dia sebut dululah, dia kata awak, dia kata fa anta idza asabta bi syai'in yahtaju ila sabrin fasbir wa tahammal. Dia kata awak bila awak hadapi sesuatu musibah, awak kena sabar, awak perlu pada sabar. Kena ingat tu. Kenapa kita perlu pada sabar? Dia mari hadis Nabi. Dia kata anna an-nasra ma'as sabri wa anna al-farja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Sesungguhnya ketahuilah, Nabi kata ketahuilah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dia mari bila kita ada sabar. Kalau kita tidak ada sabar dalam kehidupan kita, Allah tidak akan beri pertolongan kepada kita. Dan sesungguhnya terlepas daripada kesusahan itu, wa annal farja ma'al karbi, Nabi kata sesungguhnya hak kita panggil terlepas daripada gerah, kalau Kelantan kata terlepas daripada penyakit itu, dia bersama penyakit itu. Kita lepas daripada bala dengan bala tu. Bila kena bala baru terlepas daripada bala. Kalau tak kena bala, orang tak panggil terlepas daripada bala. Supaya Nabi sebut sabar-sabar ni bila kena susah. Dalam keadaan senang tak panggil sabar. Ni sabar dah, ni hak muklimah, hak muklim yang menyakitkan. Hak Nabi sebut innas sabru fi sadramati ula, itu sabar menghadapi kesusahan. Kalau tak ada susah, tak ada sabar tu. Tak boleh kelebihan hak Nabi sebut kita akan jumpa dalam hadis akan datang, ada. Jadi makna pertolongan susah itu dengan sabar. Bila kata sabar, dia berkait dengan susah. Jadi untuk dapat pertolongan itu, pertolongan ni luah lah. Kalau nak bincang pertolongan ni, kadang-kadang pertolongan itu jelas nampak atas dunia. Kadang-kadang pertolongan itu dalam bentuk kebenaran. Kadang-kadang pertolongan dalam bentuk hati tenang. Kadang-kadang pertolongan dalam bentuk boleh menghadapi situasi itu. Itu semua pertolongan berlaku. Masalahnya orang kita ni, pertolongan dia kena mesti nampak benda baru orang panggil tolong. Itu masalahnya. Kalau tidak dalam bentuk benda, bentuk fizikal, bentuk material, dia kira tidak tolong. Itu masalah. Itu pemikiran materialistik tu, kebendaan, madiyah itu. Kita pun bila kita minta dengan Allah, sebab tu dalam hadis Nabi kita tengok, ke Nabi ajar kita dalam hadis, kita akan jumpa akhirat. Bila kita minta dunia, kita kena kait dengan hari akhirat. Kita kena kait dengan qada dan takdir. Kita kena kait dengan Allah. Misalnya kita kata, ya Allah berikanlah rezeki pada aku, jikalau rezeki itu baik untuk aku. Tuhan Nabi ajar. Apa kadang-kadang rezeki ni bukan baik untuk semua kan? Sebab kita tengok dalam pengalaman kita, orang yang boleh rezeki ni jadi tak boleh. Ada juga. Ada setengah tu dengan sebab dia boleh rezeki sekapau senang dia. Ada juga lagu tu. Jadi benda-benda ni kita kena fikir. Daripada situ sebenarnya kita sudah boleh buat satu kesimpulan bahawa harta ni tidak segala-gala. Jadi bila tidak segala-gala, jangan kita kejar tu seolah dialah segala-gala. Tak boleh. Adapun solat itu dalam ayat ni disebut wasta'inu bis sabri was salah. Kenapa sebut salah itu? Seperti yang saya sebut tadi lah. Kerana sembahyang itu dia mampu. Sembahyang yang berkualiti, sembahyang yang baik, sembahyang yang khusyuk, sembahyang yang bermutu itu, dia mampu menolong untuk kita menghadapi agama dan dunia kita. Misalnya Nabi sebut dalam konteks ni, ada sabda Nabi sebut, ringkas ya? Annahu idza hazabahu amrun faza'a ila salat.
Nabi ni bila dia ditimpa apa-apa susah lah, sama ada kalau bahasa kita kat serabut buruk. Mungkin Nabi dia manusia, dia ada perasaan serabut buruk, susah hati, terkesan kepada sikap makhluk dan sebagainya. Dia ada tu Nabi ni. Nabi ni bila kena saja apa-apa yang menggugat jiwa dia, sebab tribulasi kita ada hidup dunia, faza'a ila salah, dia pergi semaya selalu. Itu cara Nabi. Adalah dalam hadis. Itu cara dia. Pergi semaya selalu. Ni kalau kita boleh buat alangkah baik, alangkah baik. Ini benda kalau boleh buat lah. Sebab ada sahabat saya duk cerita lah. Ni kita kata tu. Mana ada kaki tangan kita malah sebut kenal lalu. Mana ada lah orang kerja. Daripada mula-mula dia merentah. Mula-mula dia kerja. Memang dia masuk pejabat, dia akan semaya 2 rakaat sampai ke hari ni. Mana sebelumnya apa dia semaya dulu, semaya sunat, semaya subuh tu waktu tertentu dah. Semaya duha, lepas tu semaya sunat mutlak, semaya sunat. Lepas tu kalau berasa serabut, dia pun semaya tepi kursi dia. Ada orang jenis. Orang lagu ni kita tengok memang dia istiqamah. Orang lagu ni istiqamah. Ada yang lagu ni hak kita tahulah. Tahu tu bukan daripada mulut dia, daripada mulut orang lain. Kalau kita perhati tengok mana sejarah politik dia orang misalnya lain, orang jenis lagu ni dia lain. Dia ada cara dia. Hubungan hablum minallah tu dia ada. Sebab kita ni kalau hablum minallah kita jaga setahu mana pun, kalau nipih hablum minallah dia tak ke mana juga kita. Sebab tu bila kita klik rumah malam-malam, sebab Nabi ajar kita kita kena semaya 2 rumah tu hubungan kita dengan Allah. Tak ada siapa tahu, makna kita menyendiri. Itulah sebenarnya suluk yang diajar oleh Nabi. Itulah sebenarnya suluk. Bukan kata pergi dalam bahan nyamuk, dok pakai obat nyamuk, tak apa, masuk dalam bak suluk lagi tu. Duduk ada kais lemuk, ada kelambu misalnya dok. Dumuk itu. Sebab Nabi buat gitu. Paling tidaklah kalau kita sibuk tahu mana pun sebelum subuh tu, biar dah 2 rakaat, cubalah buat tu. Allah Subhanahu wa taala sebut tentang semaya ni, dia ada unsur tanha tu. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal, seperti yang saya sebut tadi. Jadi kalau manusia cakna solat, dia menjadikan solat ni tepat untuk menyejukkan hati dia, tepat untuk dia bermunajat dengan Allah menghadapi masalah dunia ini. Orang lagu tu sebenarnya dia memperkukuhkan hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebenarnya hamba yang sebenar. Hatulah sebenarnya. Sebab apa? Sini dia tidak sebutlah. Mana kalau kita tengok dalam kitab lain, kenapa ayat ni bila kata susah nak ada pikuk kita pergi ke semaya? Makna itulah orang panggil inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah maksud Allahus Samad. Tempat kita tumpu. Bila kita susah tumpu pada Tuhan. Tumpu pada Tuhan adalah semaya lah. Paling moleknya, paling rapaknya ketika sujud dan sebagainya. Bila susah kita semaya. Maknanya bila susah kita serah pada Allah, seolah kita mengadu pada Allah. Itu sebenarnya. Itu sebenarnya. Kalau kita nak pergi jumpa orang mengikut pandangan itu, selepas tu Allah tu. Tengoklah kesusahan setahu mana, takut jadi tidak menasabah. Gitu. Seterusnya, ayat seterusnya tu panjang lagi, cuma secara ringkasnya gitu. Ayat yang terakhir, walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin. Kami pasti akan uji kamu, kata Allah, sehingga kami tahu al-mujahidina minkum, orang yang bersungguh-sungguh di kalangan kamu, dawa yang sabar. Hak ni na'lam ni untuk kami tahu tu bukan bermakna Allah tidak tahu. Kita kena fahamlah. Kalau kita ngaji usul ni mudah yang ini. Ni supaya dia panggil supaya nyata bana takdiru, supaya nyata takdir Tuhan. Allah sudah tentukan kita mati bila. Ketentuan Tuhan itu akan terserlah, akan zahir bila berlaku saat tu. Katakanlah Allah takdirkan kita mati esok misalnya. Dalam ilmu Allah sudah tahu kita akan mati dengan tarikh esok. Cuma takdir itu tidak nyata kecuali bila berlaku pada tarikh itu baru nyata. Itu maksud ayat ni. Tu.
Tu ya. Jadi supaya kami tahu tu maknanya supaya kami dapat supaya nyata takdir kami. Tu maksudnya. Supaya nyata takdir Allah. Allah sudah tahu dah. Jangan pula kita faham secara zahir, kami akan uji kamu sehingga kami tahu. Maknanya kalau kami tak uji, kami tak tahu. Itu tidak begitu. Untuk Allah tidak begitu. Tengoklah tafsir mana. Kalau kita ngaji bab takdir kan, dia berkait dengan ilmu, tepat takluk dia kan. Kalau kita ngaji sifat 20 kena ngaji sifat 20 ni. No. Tepat takluk. Muta'alla dia tu ilmu. Tepat takluk dia tu ilmu. Takdir. Sesuatu yang ditentukan oleh Allah. Nah, dia berkait dengan ilmu Allah. Kita tak tahu. Misalnya kita sebut, kalau ngaji setahun mana pun, dah kalau Tuhan takdir kita ni jahil, kita tak alim betul lah. Kita tak akan alim. Betul. Di segi akidah betul. Tapi macam mana kita nak tahu kita ni sudah ditakdirkan jahil? Kita tidak tahu. Allah saja yang tahu. Sebuah orang Melayu sebut kan, mana rezeki secupuk tidak akan jadi segata. Itu memang dia betul dari satu sudut, dari satu aspek betul, dari sudut takdir memang betul. Tapi kalau kita faham dari sudut lain, boleh jadi lemah semangat kita. Boleh jadi kita tidak bersungguh. Jadi waktu tu kalau untuk ngaji kena orang molek lah dia punya waktu tu. Sungguh-sungguh ke dia kan, untuk kalau Tuhan takdir. Masalah kita kena faham dalam agama kita, Allah beri pahala pada kita bukan kepada keputusan, kepada usaha kita. Allah beri pahala kepada kita. Katakanlah kita mengaji, katakanlah benda ni tidak begitu. Katakanlah kita tahu bahawa kita ni tak pandang lagi. Katakanlah seperti Sayyidina Utsman, ulama kata dia tahu dia akan mati di umur dia. Ni serai ke pokok Syiah. Dia tahu. Sebab tu sahabat nak tahan dia tak sini dia tahu. Sebab Nabi ayat dia akan mati gitu. Lagu mana hidup Sayyidina Utsman? Berjuang, usaha dia tu supaya orang tak tahu dia nak mati lagu tu. Tu Sayyidina Utsman. Tak ada nampak kalau orang kelih ni soal dia tak tahu. Kalau dia tahu nak mati lagu tu, dia buat biasa, tidaklah kata jadi kita terendah mutu ibadat dia. Apa dia tahu dia akan mati gitu. Tapi dia tu segi maknanya tahunya bahawa dia akan mati lagu tu, belasan Nabi ayat dia yakin dia akan mati lagu tu. Nabi ayat gitu. Sedikit pun tidak mengganggu usaha dia sebagai manusia hidup atas dunia. Semaya kuat, semua kuat berlaku, tinggi berlaku, markah lebih berlaku. Baik. Jadi dalam konteks ni, kalau kita tahu kita ni mati bila, boleh jadi kesal tak molek kepada kita. Kalau kita tahu rezeki kita sebanyak ni, mungkin kita tidak jadi produktif kita jadi tak ada usaha. Apa usaha pun sekarang tu tak akan lebih tu. Sebab tu tak tahu tu molek. Lepas tu Allah tidak beri pahala dengan waktu kita. Allah beri pahala atas usaha kita. Kita usaha, tiba-tiba tak alih ilmu, kita tetap dapat pahala. Bahkan kalau mengikut Imam Ghazali, orang yang lemah belajar tapi dia usaha, siapa mengalihkan air mata, usaha rajin, dia lebih besar pahala daripada orang yang pandai. Orang yang pandai tak ada mujahadah lah, mana mujahadah mana susah. Orang yang pandai ngaji ingat tak kuat, dia mudah ngaji, tidak susah. Maka cabaran kurang. Bahkan dia suka pula ngaji. Apa mengalah suka tu capu banyak kau tu. Nak tunjuk kau orang, nak ayat dia macam-macam lah mari dia lepas tu. Tapi hak susah ni. Saya 9 tahun ngapa Quran. Nak habis 30 juz. 9 tahun. Kita pernah tanya dia kan. Anda tahu 7 tahun gitu. Saya pernah tanya dia. Kita pernah tanya secara umum, apa dia dalam hidupmu hak rasa paling suka? Dia kata dia sebut lalu tak ada ngapa Quran. Dia pun cerita. Dia duduk di kedai bujuk ngapa Quran berapa kali lopak pagar lari klik, sedih. Ngapa-ngapa tak ingat. Sedih ni ngapa-ngapa tak ingat ni. Ngapa-ngapa pokok-pokok yang kan. Ingatlah seminggu depan tu cek tak ingat dah. Terbakar dia lah jadi tekan ni. Ngapa Quran? Sebab tu demam apa tekan ni. Boleh kata ngapa Quran demam. Tapi dia klik rumah mau pemok dia. Mok hala dia kata mok hala sugi ngaji pula dia kata. Pergi ngaji boleh lopak gigi mau rumput tahu sini boleh. Tapi muka sekolah jenis gitu mujurnya tidak buat. Kalau sekolah kaji rasa tak ada dah nama tu. Dah ada register. Habisnya sokor tu tak ada siapa dia bawa pergi bakar ayat patah sokor apa pun dia susah memang lah. Lepas tu dia ngaji dengan Maulana juga memang terbukti sungguh dia memang payah ngaji.
Ngaji. Dia ngaji setahun tak kena PN. Isi PN harah tu kau. Berat tu kau setara tu isi PN harah ni orang 2 hari ngaji boleh tahu dah. Ni mai sebut isi mudhari' talih dengan ngaji lain ni. Berat tu setara tu. Tapi dia ngapa ingat kerana dia boleh jadi email juga. Jadi email. Boleh pakai kereta poreh juga. Rezeki lah tu ya. Nak rayak ni. Tapi kat dia kata hidup cerita, siapa dia sebut mengalihkan mata. Ni saya malas sebut hidup Kelantan ya, sedih. Dia kata kalau ustaz bunyi muka dia wujud dulu dia main rotan, tak main mulut saja. Dia kata tak jadi pun tak mulut saja. Kena tu kat dia kata berai mata muka dia kecil lagi. Tapi kat dia memang payah semua. Memang payah. Kita rakyat muzakarah dia tak faham. Tapi tu hawi kelebih lain. Tu hawi kelebih lain dia. Tu nak ayat. Orang lagu ni kalau dia ikhlas mana memang dia pahala besar. Nak banding dengan orang 8 tahun. 11 bulan. 12 bulan. Ustaz Asing tu 14 bulan enggak pakai. Pergi sekali dia. Kawan tu dia tahu baru habis. Dia tak puasa ke apa? Sebab dia senang apa ingat lepas ingat pula tak lupa. Tapi hak ni misalnya kalau kita ini pengalaman saya dalam puasa. Muka kita duduk asrama ke. Baca. Muka dulu sekolah harap dulu. Wah isyak ngapa? Sekolah harap dulu. Isyak ni kan mengarah tu ngapa ingat sorang-sorang. Nak ayat tak erti bahasa Arab ngaji sekolah harap dulu. Nak puasa SMU tu. Ngapa? Nak ayat susah. Saya nak sebut bahawa cara Allah beri pahala pada kita. Ikhlas tu dah. Tapi nilai mujahadah tu susah setengah. Sebab tu sahabat Nabi hak masuk surga bukan hak pandai saja. Hak tak pandai masuk surga sahabat Nabi. Buat mujahadah tu. Malah tu ngapa kita? Ngapa ke? Cuba baca. Aku nak dengar. Saya kata dia baca. Boleh. Mesti mau boleh jawab. Tak kita kata dia. Apa masuk puasa dia kata ingat tajuk saja. Kita ni kemai tulis puasa. Mau ingat kebetulan masuk. Insya. Karangnya lah. Ngapa 2-3 bab ingat boleh buat. Dia pun senyap berai titik mata. Tak lalu makan kalau kata makan. Dia tu ingat tajuk saja. Tak nampak gelak lemak, tak nampak kamu satu. Nak start tu tak boleh. Cuba fikirlah ke mana. Moyok klik asama senyap tak kecil. Buat apa muka puasa? Puasa saya puasa hak ada siji bukan puasa pengada. Benar lah. Cuba fikirlah ke mana. Beberapa kali doa ayat nak berhenti ngaji. Ni saya sebut nak ayatnya mujahadah. Itu ujian Tuhan tu, Mana kalau kita sabar boleh tu itu di situlah ada kelebihan. Daripada sinilah kadang-kadang kita jangan menilai manusia tu. Dalam konteks jangan nilai orang yang lebih tentu, jangan, sebab kita tidak tahu hakikat. Itulah beberapa ayat Quran yang Imam Nawawi letak dalam hadis ni, dalam bab ni. Dalam bab ni. Lepas tu dia sebut lagi wal ayatu fil amri bis sabri wa bayani fadli kathiratun ma'rufah. Banyak lagi dia kata ayat-ayat anjuran agama daripada Allah, daripada Rasul supaya sahabat ni banyak lagi. Ini sebahagian saja dia sebut. Ya. Mana? Kita nampaklah dari segi kemunasabahan tu, mula-mula perintah sabarlah. Lepas tu kenapa perlu pada sabar tu? Kerana kehidupan dunia ni adalah ujian, dia ada kaitan tu. Memang Allah sengaja. Wala nabluwannakum tu kalau kita nak dengar, kami sengaja uji kamu. Hak kamu rasa perasaan takut, lapar, tak ada makanan, miskin, itu sengaja Allah buat, bukan berlaku secara kebetulan tidak. Kita tengok seorang itu kaya tiba-tiba mendadak jatuh miskin, bukan kebetulan tu. Mungkin kita boleh sebut itulah kerana tak pandai kamu urus. Tu zahir kita nampak. Ada juga orang tak pandai tapi tak jatuh ni pun ada juga. Ujian tu kan ujian. Mana sabar? Berapa sabar? Kerana ada ujian. Dan kita kena ingat ujian ni Allah uji kita. Lepas tu bila kita sabar, innama yuwaffas sabirun ajran bi Allah akan sempurnakan balasan pada sabar. Maknanya Allah suruh sabar tu ada kelebihan. Maknanya sebab tu ada setengah ulama sebut Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita sabar ni kerana dia nak beri kelebihan kepada kita. Allah beri kesusahan kepada kita, maknanya Allah nak beri kelebihan kepada kita, nak beri rahmat besar pahala. Itu sebenarnya hakikatnya.
Hakikatnya bil. Lepas tu kita tengok dalam ayat keempat, bila Allah sebut tentang sabar, bagaimana sabar tu ganjaran gini-gini, Allah sebut pula nak boleh jadi mari sabar, nak boleh jadi ada sabar tu kena dia berkait dengan solat pula. Ini solat hak panggil ruh, sebab manusia dia tak boleh jaga fizikal saja, dia kena jaga rohani dia pula. Nak jaga rohani supaya ada sabar tu kan dia semaya. Kata innallaha ma'as sabirin. Ini dari segi psikologi ke dia? Allah bersama kita. Biarlah tak bersama kita. Kalimah ni sebutin innallaha ma'as sabirin. Kalau faham balik ni kan manusia dia jadi hilang pergantungnya kepada makhluk, hilang. Susah sama mana tak apa. Sebab apa? Innallaha ma'as sabirin. Asal kita betul dengan Tuhan. Tu. Lepas tu ayat terakhir pun gitulah juga, mana Allah sebut bahawa nilai seseorang itu adalah pada mujahadah dan sabar. Itu nilai seseorang. Mana dia ada kaitan tu. Kuku mana pun ada kaitan lah. Jadi susah, lepas tu sabar, berjaya menghadapi kesusahan, itu merupakan ciri-ciri orang berjaya. Allah sebut. Mana lepas ujian patut sabar. Mana kalau kena ujian, kena susah, tidak sabar, mana gagal kita. Sebab kita puasa kan. Lepas puasa tu Allah puasa lepas hutan puasa. Lepas puasa. Sebelum puasa tak sakit kepala. Nama ujian. Begitulah hidup memang lagu. Hidup ni memang ujian. Cuba baca tabarakalladzi biyadihil mulk kan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqan. Ayat tu. Pala ayat tu lagi. Supaya kita sedar. Sebab dalam ini dia sebut mana susunan Imam Nawawi ni sebenarnya dia mengambil kiradah tu, benar-benar dia mengambil kiradah. Jadi hadis yang pertama saya baca sajalah, saya baca dan saya terjemah. Hadis yang pertama ni, wa an Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhur syatrul iman walhamdulillah tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma baina as-samawati wal ard was-salatu nur was-sadaqatu burhan was-sabru diya' wal-qur'anu hujjatun lak aw 'alaik kullu an-nas yaghdu faba'i'un nafsah famu'tiqaha aw mubiqha. Diriwayatkan daripada Abi Malik, nama dia sebenarnya Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, kata beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tuhur itu, yakni bersuci itu, adalah sebahagian daripada keimanan. Ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan. Ucapan subhanallah dan alhamdulillah kedua-duanya memenuhi ataupun ianya memenuhi ruangan antara langit-langit dan bumi. Salat itu adalah cahaya. Sedekah itu adalah bukti, dalil, tanda, burhan, bukti. Was-sabru diya, sabar itu cahaya. Cahaya macam mana? Apa beza diya dengan nur? Itu kita bincang selepas ni. Wal Quran hujjah lak, wal Quran hujjatul lak. Quran itu hujjah yang membela engkau. Quran juga boleh jadi hujjah alaik, hujjah yang akan menjadi kita kata pendakwa kepada engkau di hari akhirat. Setiap pagi manusia bangun pada waktu pagi maksudnya, lalu ia ba'i nafsah, lalu ia membeli dirinya. Dia beli diri, lalu ia merdekakan, ataupun ia akan membinasakan diri. Beli ni maknanya dia akan urus diri dia dengan aktiviti-aktiviti. Itu kita akan bincang dalam huraian dia lah. Dia baik ni sebenarnya lafaz mustarak dia panggil. Boleh mana jual, boleh mana beli. Dalam bahasa Arab tu kita akan bincang selepas ni. Hadis ni riwayat Muslim. InsyaAllah hadis ni kita bincang minggu hadapan lah. InsyaAllah. Saya setakat itulah, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terjemah